Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, wa khususan ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahabihi wa man ittaqa. Amma ba'd. Terima kasih pada ustaz pengacara kita lah. Ustaz juga dia pun. Dan sudah tentu yang saya muliakan murabbi kita Al-Mukarram Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, tuan rumah kita Ustaz Zakaria, tetamu kita Ustaz Dr. Akiti dan juga Ustaz Gani, dan seterusnya para habaib, para ulama yang ada, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berdiri di sini kerana amanahlah sebagai mewakili Islami Putrajaya. Kira nak kata tuan rumah tu taklah kan, tapi ambil berkat lah sikit sebagai tuan rumah, mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, terutama para ulama kita yang dapat bersama-sama pada malam ini, malam yang begitu membugarkan, menyegarkan keimanan kita, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerinduan kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kerinduan, kecintaan ini semakin subur dan subur di dalam hati kita, sehinggalah pada hari kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kita akan mencari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita direzekikan untuk mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini, malam yang sangat berbahagia, di samping kita bersama-sama mengingati baginda Nabi SAW, berselawat pada baginda Nabi SAW, dengan kalau tengok poster tu grand maulid kan, grand. Kemudian tapi malam ini juga kita memperingati satu peristiwa yang sangat penting daripada rentetan kehidupan suci Nabi SAW, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada ulama mengatakan ia adalah mukjizat, salah satu mukjizat. Tapi saya pernah ditegur oleh seorang ulama, dia kata ini bukan sekadar mukjizat, ia adalah khasais daripada khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhususan yang hanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, bila kita katakan tentang Isra' dan Mi'raj, maka tak dapat tidak kita akan sentuh tentang salat, kita akan sentuh tentang risalah akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat yang pertama surah Al-Isra' juga dinyatakan di dalam ayat itu berkenaan satu perkara yang penting, satu isyarat yang penting daripada Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Subhanahu wa taala mengatakan Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu wa taala kata maha suci zat dia yang telah memperjalankan akan hambanya di malam hari, minal masjidil haram, daripada masjidil haram hingga ke masjidil aqsa. Ia adalah menunjukkan satu perkara yang penting. Masjid ini adalah satu institusi yang sangat penting. Bila kita kata nak membumikan Isra' dan Mi'raj ini, antara perkara penting, elemen penting, juzuk yang penting, ialah kita kena hubungkan diri kita dengan masjid. Kita kena sentiasa memakmurkan masjid dan menjadikan diri kita orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kehidupan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik pagi baginda, petang baginda, siang baginda, malam baginda, subuh senja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kehidupan baginda sentiasa tertumpu dengan masjid. Tertumpu dengan memakmurkan masjid. Dengan pelbagai amalan-amalan, pelbagai aktiviti program yang ada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun binaannya sederhana, tetapi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dipenuhi dengan amalan-amalan nurani, amalan-amalan yang menyebabkan Madinah
menjadi munawwarah. Madinah menjadi bercahaya. Madinah menjadi asbab untuk Allah SWT sebarkan agama ini. Cahaya Allah ini telah tersebar daripada Masjid Nabi SAW. Daripada Masjid Nabi SAW lah akhirnya setelah sekian ratus tahun akhirnya sampai juga kepada kita. Sampai juga kepada kita hari ini. Tok nenek kita terima dulu agama. Ini semua adalah hasil daripada masjid yang telah dimakmurkan dengan benar sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Masjid adalah satu perkara yang penting. Masjid ni satu perkara yang penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ahabbul biladu indallahi taala masajiduha. Secinta-cinta tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi satu-satu kawasan bilad itu ialah masjid-masjidnya. Jika kita benar-benar cinta pada Allah, kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita usahakan diri kita. Usahakan diri kita untuk berada di tempat yang Allah Subhanahu wa taala cinta. Ahab, secinta-cinta tempat yang paling Allah taala suka, yang paling Allah taala sayang, yang paling Allah taala kasih bagi satu tempat ialah masjid-masjidnya. Tidak ada satu tempat lain lebih mulia daripada masjid Allah Subhanahu wa taala. Kan? Hari ni kita boleh tengok di pejabat berapa jam kita bagi masa setiap hari. Di pasar berapa jam kita bagi masa. Di track jogging berapa jam kita bagi masa. Macam-macam kita dah bagi masa dalam 24 jam. Tapi cuba kita tanya berapa jam kita bagi masa untuk masjid Allah Subhanahu wa taala. Berapa jam kita bagi masa untuk memakmurkan masjid. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya sahaja orang yang memakmurkan rumah Allah Ta'ala ini, masjid Allah Ta'ala ini, ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Nabi SAW merujuk pada ayat ini. Baginda Nabi SAW bagi tahu, Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah, fashhadu lahu bil iman. Bila kamu lihat satu orang yang selalu ulang-alik masjid, selalu membiasakan diri dia memakmurkan masjid, fashhadu lahu, persaksikan bagi orang ini dengan keimanan. Nabi SAW bagi tahu, Nabi SAW ikat, Nabi SAW hubungkan masjid ini dengan persaksian atas keimanan. Tuan-tuan, hari ini untuk saksi kita Islam, kita boleh tunjuk IC kita, kad penalan kita. Dia ada tulis kat situ Islam, tapi tak akan ada kad penalan yang tulis mukmin kat situ kan. Dia setakat Islam saja. Dia tak kata ini benar-benar orang beriman, tak ada. Tapi dengan kita hubungkan diri kita dengan usaha untuk memakmurkan masjid, untuk kita bagi masa kita hari-hari untuk memakmurkan masjid, maka insya-Allah kita termasuk di dalam apa gesaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashhadu lahu bil iman, persaksikan oleh kamu dengan keimanan seseorang itu. Dan Nabi setelah bersabda demikian, dalam riwayat mengatakan Nabi petik pula ayat Al-Quran tadi, ayat 18 tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda pun sudah cukup untuk kita, apatah lagi bila Nabi andalkan pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan ayat Al-Quranul Karim untuk memperkukuhkan lagi. Inilah perkara yang perlu kita beri perhatian sungguh-sungguh. Hari ini kita berada di hujung akhir zaman. Macam-macam musibah, macam-macam fitnah. Kan? Tak apa, kalau kena, li'auzubillah lah, bukan minta kena. Kalau kena COVID-19 pun, habis-habis kita mati ya tuan-tuan. Lepas mati kena lagi ke COVID? Tak ada lah, tak payah risau lah. Tapi tuan-tuan, dengan fitnah pada akidah, fitnah pada maksiat, fitnah pada macam-macam ni tuan-tuan. Kalau kita mati dalam keadaan iman kita yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa akan jadi lepas kita mati tuan-tuan? Apa kehidupan yang sedang menanti kita? Apa kehidupan yang sedang menanti umat ini? Maka jika zaman Nabi Nuh AS banjir yang telah memenuhi bumi, maka penyelamatnya ialah kapal Nabi Nuh AS. Maka dalam keadaan banjir maksiat, banjir kemungkaran, banjir fitnah-fitnah akidah, fitnah-fitnah yang pelbagai, maka insya-Allah yang akan menjadi kapal-kapal penyelamatnya, bahtera penyelamatnya ialah
masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita nak masuk sini pun kita akan baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Ini adalah gedung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu tempat yang kita masuk kita baca macam tu, tuan-tuan. Masuklah istana mana pun kita tak akan baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita tak akan baca. Walaupun gedung daripada istana daripada emas sekalipun kita tak akan baca, tuan-tuan. Kan? Apa yang kat Dubai tu yang paling mahal hotel tu, nak masuk tu pun kena bayar. Belum duduk. Nak masuk lobi tu kena bayar dah, kan? Tapi tak ada orang, walaupun orang akan bayar ribu-ribu USD, tapi tak akan ada orang baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tapi kalau dia singgah satu surau RNR je atau surau Petronas je pun, nak masuk pun, masjid ujung kampung pun, walaupun atap dia rembia, dia punya dinding mulus sekalipun, dia akan masuk dengan kaki kanan dan dengan penuh ta'zim dia akan baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kerana ia adalah tempat pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah tak berbaloi untuk kita belajar, habiskan masa kita lama-lama dalam rumah Allah Subhanahu wa taala? Tak berbaloi ke? Kalau inilah keadaan dia. Maka sangat perlu untuk kita renungkan perkara ini dan kita ambil tindakan. Bagaimana kita nak usahakan kehidupan kita tiap-tiap hari kita dapat makmurkan rumah Allah SWT. Kita jadi orang-orang yang memakmurkan rumah Allah SWT. Dan kita ini akhirnya dapat mencalonkan diri kita. Harapan itu ada untuk kita juga dicintai oleh Allah SWT. Untuk kita ikut jejak langkah Nabi SAW. Nabi SAW nampak saja gelap langit tu, Nabi masuk masjid. Daripada rumah, elok-elok kat rumah tu, Nabi masuk ke masjid. Kita hari ni elok dalam masjid, nampak gelap, cepat-cepat balik rumah. Sebab takut hujan lebat, tak sempat nak balik pula. Allah, lama pula aku kena duduk dalam masjid. Tuan-tuan, macam ni keadaan kita, saya lah kan. Macam manalah agak-agak kita nak beradab dengan Nabi SAW nanti. Kan? Macam mana kita nak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kan? Saya baca dalam satu kitab tafsir tu, dia kata, orang mukmin ni, dia duduk dalam masjid seperti ikan dalam air. Dia tak nak ikan duduk dalam air, dia tak nak keluar daripada air. Kan? Dia akan rasa tenang dia duduk dalam air tu. Tapi satu orang yang hati dia, iman dia tak betul dengan Allah ni, dia akan duduk dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Pantang terbuka je sangkar tu, dia akan segera untuk keluar. Kan? Menunggu je bila nak terbuka pintu sangkar ni, dia akan segera untuk keluar. Kan? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita untuk menjadi pemakmur masjid. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita asbab untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat yang lain juga dapat datang pada masjid Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan saya mohon sebelum saya duduk ni, kita dalam doa kita hari ini juga kita doakan supaya Masjidil Aqsa yang Allah SWT sebut dalam ayat yang sama tentang Isra dan Mi'raj. Masjidil Aqsa, terang-terang Allah sebut nama Masjidil Aqsa. Saya dah tengok dalam kitab tafsir, macam-macam kitab tafsir, semua hampir sepakat kata Masjidil Aqsa tu yang berada di Baitul Maqdis itulah. Itulah masjidnya. Dan masjid itulah kita kena sentiasa juga doakan. Kerana hari ini kita tahu semakin hari semakin getir, semakin hari semakin getir. Dan tanah Baitul Maqdis dan juga Masjidil Aqsa itu sendiri. Kalau dulu dia orang Yahudi ni, dia hanya akan menceroboh masuk ke dalam kawasan masjid hari Sabtu je. Hari keramat dia orang lah kan. Hari Sabtu je. Tapi sekarang ni hampir hari-hari. Kan? Hampir hari-hari dia akan menceroboh. Jadi kita kena banyak doa. Banyak doa untuk supaya Allah Taala segera. Nabi dah janjikan, baginda Nabi SAW telah janjikan tentang pembebasan, tentang kebebasan, kemerdekaan Baitul Maqdis dan juga Masjidil Aqsa. Tetapi usaha kita kena sama-samalah tolong. Dan sekarang ni akan berlangsung lepas dalam tengah bulan 3 ni satu perbicaraan di peringkat ICC, International Criminal Crime, yang mana akan di pihak Mahkamah Jenayah Antarabangsa ni
dia nak dakwa Israel atas jenayah perang. Tetapi sebelum nak dakwa tu, kena bicarakan dulu. Bagai adakah ICC ni, Mahkamah Jenayah Antarabangsa ni, ada hak untuk dakwa Israel. Kan? Jadi, dibicarakan dulu, adakah bidang kuasa tu berlaku. Jadi, insya-Allah perbicaraan tu akan diadakan dan banyak negara-negara lain juga memohon untuk menjadi macam kita kata pencelah dalam mahkamah. Cuma malangnya yang mencelah tu banyak daripada penyokong-penyokong Israel. Yang nak menyokong Palestin ni hanya beberapa organisasi, tidak ada satu pun negara, hanya peringkat organisasi, dan kalau ada pun coalition gabungan OIC dan juga Liga Arab. Kan? Tapi kalau yang Israel, Germany, Uganda, Australia, ini semua negara-negara yang telah memohon kepada ICC untuk menjadi pencelah bagi pihak Israel. Kan? Jadi apa yang kita ada Allah. Kan? Apa yang kita ada doa kita. Jadi mohonlah pada tuan-tuan, perempuan, saudara sekalian juga pada majlis yang mulia ini, saya sebutkan, doakan juga apa sahaja yang akan berlaku, akan sentiasa memihak kepada al-haq, perkara yang benar, dan Allah SWT akan segera bebaskan Masjidil Aqsa dan juga tanah suci Baitul Maqdis daripada cengkaman ini. Dan insya-Allah satu yayasan yang ada kat Presin 15 ni pun telah dibenarkan oleh ICC, iaitu Yayasan My Aqsa, telah dibenarkan oleh ICC untuk menjadi pencelah bagi pihak Palestin. Dan inilah satu-satunya organisasi daripada Malaysia, daripada Asia. Kan? Daripada Asia, besar-besar Asia inilah yang satu-satunya yang memohon untuk menjadi pencelah bagi pihak Palestin. Semoga Allah SWT bantu kita semua. Semoga Allah SWT terima doa-doa tuan-tuan, perempuan semua. Dan Allah segerakan bantuan Allah SWT, keputusan Allah Ta'ala kepada Baitul Maqdis dan juga Masjidil Aqsa. Dengan itu saya sudahi dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, fa in kana sawaban fa min Allah, jika ada yang benar maka itu daripada Allah, wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan, jika ada salah dan silap maka itu kelemahan saya dan dorongan syaitan. Semoga Allah ampunkan saya, tuan-tuan, perempuan, saudara sekalian dapat maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.